Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Ambas turun Padang mengadakan walkabout meninjau beberapa pelaksanaan projek serta lokasi infrastruktur yang mengalami kerosakan di sekitar kawasan Bukit Saban pada Jumaat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban memulakan tinjauannya ke Jalan Pamuntang Sepauh yang rosak akibat runtuh dan tanah susur. Rombongan beliau turut disertai pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong bagi merangka tindakan untuk mengatasi kerosakan tersebut. Seterusnya, Menteri Kewangan dan Ekonomi baru itu meninjau ban pecah di Tanjung Sebekus Sepauh yang telah menjejaskan fungsi lokasi tersebut sebagai kawasan penanaman padi dan tanaman yang lain. Difahamkan kerja-kerja baik pulih sedang berjalan di bawah agensi Jabatan Pengairan dan Saliran. Datuk Amar Douglas Ugah menamatkan walkabout beliau ke rumah Richard Kadir, Melabu Layar Betong bagi meninjau projek naik taraf jalan ke sistem tagang di Melabu Layar Betong. Projek tersebut baru bermula dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Betong sebagai agensi pelaksana. Turut hadir setiausaha politik kepada Premier Sarawak Dr. Richard Rapu, Pegawai Daerah Betong Alfred Geling dan Pegawai Tadbir Menguasa Daerah Kecil Sepauh Lister Clement Gui. Laporan seterusnya, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak M5Corp amat komited untuk mencapai visi utamanya mentransformasikan sektor pertanian. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ke arah itu, kaki tangan kementerian itu sendiri perlu menggandakan usaha mereka membantu mengubah komuniti petani kecil kepada sekumpulan komuniti yang terlibat dalam pengkomersilan. I recall we had one conference from Denmark, the speaker, keynote speaker. A leader is a dreamer. But the people around the leader, the team that he has, will be doing the detail. You want me to continue dreaming? I will. But I cannot afford to dream. 2030, too short a time to dream. We must deliver. This agriculture sector is one of the trust, is one of the pillar post-COVID development strategy 2030. Apa arti itu? Duit ada, makan ada, itu saja. So you have money to do other things, you can educate your children, you can do so many things. And you can also have enough supply of food on the table. Beliau berkata demikian dalam majlis penghargaan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak DVSS di Bintulu pada Selasa. Dalam perkara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi turut mengingatkan kaki tangan kementerian itu untuk sentiasa bersedia untuk bekerja pada bila-bila masa sekiranya mereka dipanggil untuk bekerja. Katanya tugas mereka bukan hanya bekerja pada jam 9 pagi hingga jam 5 petang, malah mereka perlu bersedia untuk memberi khidmat kepada rakyat di luar jangkaan mereka. Manakala di Miri Country Music Festival MCMF 2022 akan kembali diadakan di Eastwood Valley Golf and Country Club pada 25 dan 26 November depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival berkenaan dijangka akan menarik lebih 2,000 pengunjung yang disasarkan pihak penganjur. There will be a number of bands, locals and as well as foreign, which include Lia Minta, Mountain Wing Country Road Band and Section. These are from Malaysia. The band are joined by international country music heavyweights such as Tantowi Yahya, Johnny Loda Trio and Ramon Sidelo. And not forgetting, there's also a band from Cambodia, a country music band from Cambodia, and there's another one called Kamal Buhari. Bercakap dalam sidang media di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada Khamis, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menambah, selain daripada muzik, pihak penganjur festival berkenaan juga akan mengadakan kejohanan golf yang mana kira-kira 160 pemain golf disasarkan untuk terlibat.
Selain itu, katanya turut diadakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR The Buku Project di mana buku akan dikumpulkan daripada orang ramai dan dihantar ke 2 buah sekolah luar bandar di Long Lama dan Long Lateh. Ke perkembangan di Sibu. Kerajaan Sarawak, pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa melaksanakan polisi yang memberi manfaat kepada rakyat negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Mingti, Sarawak amat bertuah kerana mempunyai pemimpin yang berwawasan seperti Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg yang sentiasa mementingkan kesejahteraan rakyat negeri ini. Katanya ini boleh dilihat apabila Premier Sarawak berkali-kali menyatakan harapannya mahu setiap penduduk di Sarawak mampu membeli rumah sendiri untuk dijadikan kediaman mereka. Sarawak Government Administration led by Gabungan Parti Sarawak GPS have always been implementing policies that benefit the people. Sarawak is very fortunate to have visionary past and present leaders like our Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tung Openg, who has the people's well-being at heart. He has said countless times that his hope is for the people, every resident in Sarawak, to be able to afford a house to be called their home, not a shelter, a home. And that is also my wish and hope too. I promise, as part of the government administration, we will continue to study various ways for the people, not just to afford a home, but also to have an environment that is livable and sustainable. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Shida Home and Property Roadshow 2022 di Wisma Sanian pada Jumaat. Michael Tiang yang juga Adun Pelawan menambah sebagai Timbalan Menteri Perumahan, beliau akan terus membawa beberapa cadangan dan pendapat yang sangat membina daripada Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Shida untuk menambah baik lagi industri pembangunan perumahan dan pengalaman membeli rumah di Sarawak. Program jelajah itu berlangsung selama 3 hari bermula dari Jumaat hingga Ahad ini. Di Lawas pula, usaha memperkasa pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM memerlukan komitmen semua pihak khususnya guru, ibu bapa dan pelajar. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, jumlah pelajar di negeri ini yang mengambil STEM masih lagi kurang berbanding dengan negeri lain. Katanya pendidikan STEM amat penting bagi merealisasikan wawasan Sarawak menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Justru ujar beliau, peranan ibu bapa dan guru adalah penting untuk mengembangkan minat pelajar Sarawak mengikuti pendidikan STEM. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Bengkel Pembelajaran National Geographic, STEM dan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Daerah Lawas tahun 2022 di Hotel Sri Malaysia Lawas pada Khamis. Datuk Dr. Anwar menambah keperluan kepada bidang pendidikan STEM ini wujud apabila kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain. Untuk itu, katanya pelajar perlu disediakan dengan bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber kerja kepada negara. Paparan selanjutnya. Perarakan Christmas Bandaraya Miri kembali diadakan pada tahun ini iaitu pada 3 Disember depan di Dataran Kipas Miri. Datuk Bandar Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Siu Sang berkata ia kembali diadakan setelah 2 tahun ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Katanya lagi, sebanyak 17 gereja akan mengambil bahagian dalam acara perarakan itu nanti. The parade route is, I think, more or less like previous years, will be Miri City Fan, Jalan Kipas, Jalan Sylvia, Jalan Brook, Jalan Bendahara, Jalan Nakota Kampa, Jalan South Yusen, Jalan North Yusen, Jalan Datuk Bermati, Jalan Kipas back to Miri City Fan. And the arrangement is the road closure will start at 5 p.m. onwards.
Dalam sidang media di Miri City Hall pada Rabu, Adam Yee memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg akan menjadi tetamu jemputan untuk program itu nanti. Ujar beliau lagi, program ini akan merangkumi pujian dan penyembahan serta persembahan daripada pelbagai gereja. Dalam pada itu, beliau turut menyeru orang ramai untuk menyertai perarakan itu kelak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.